Aku Ajim. Aku Ijam. Aku Hafiz. Aku Syazrul. Aku Afnan. Dan aku Arif. And we are Squad. Soalan apa tu? maksudnya every question ni. Hi, Assalamualaikum everyone. I'm Syazana Shariful and you are now watching my YouTube channel, okay? So as you can see, saya dikelilingi oleh jejaka-jejaka yang tampan, bergaya, hello rupanya. So, once again kita recall siapa diorang. Kita ada Ajim, kita ada Epit, kita ada Ijam, my brother, Afnan, Apek dan juga Arif. And okay, korang ni siapa? We are Squad. Kita tak tahulah squad mana dalam ni, nanti kita test lah okay. Pandangkan korang ni berapa umur? 21. Jangan tipu. 21. And I'm 23. So obviously dalam konten ni terbahasakan diri kita ni Kak Nana. Faham Panggil Kak Nana Bukan sikit Kak Nana Faham kaktus. Sabar. Sepanjang 23 tahun Kak Nana hidup ni lah kan. So I've gone through a lot of experiences, especially when it comes to friendship. So daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti sampailah luar daripada universiti, Kak Nana jumpa berbagai jenis orang yang berkawan, yang ada group kan. Bila Kak Nana kenal korang ni, dapat tahu pasal squad ni, it's actually through Ijam lah. Kita dalam berkawan ni, dulu especially masa sekolah rendah, sekolah menengah, kita mesti akan ada a group of friend yang kita anggap macam dia macam satu geng yang kuat. Contoh macam macam klik lah. Masa sekolah rendah kan, sekolah rendah Kak Nana punya girl gang Kak Nana ni adalah girl gang yang budak kelas pertama. So macam orang semua akan respect geng-geng Syazana ni semua macam target-target budak 5A macam tu lah. So bila masuk sekolah menengah pun Kak Nana experience ada satu lagi group kawan, perempuan sahaja. Selain daripada girl gang, Kak Nana pun ada juga kenal beberapa kawan lelaki yang ada geng dengan sesama diorang, lelaki dengan lelaki. Jadinya hari ni topik kita nak tahulah perspektif daripada kalangan lelaki ni, macam mana kisahnya bila berkawan antara lelaki dengan lelaki. Sebab Syazana Shares ni kalau sebelum ni more to women empowerment. Jadi kali ni kita nak dengar daripada pandangan kaum lelaki, apa kisahnya di sebalik diorang punya friendship. Korang akan jawab beberapa soalan from me. Korang dah sedia ke belum nak jawab soalan? Sedia. Untuk soalan yang pertama, soalan pertama ni basic lah. In your opinion, pada pandangan korang, what does friendship means to you? Basically, friendship ni secara umumnya dia macam keluarga lah. Apa-apa kita akan berkumpul, bila susah senang tolong each other. Itu biasa klise punya ayat lah. Kalau yang tak klise? Kalau yang tak klise, kalau mengikut kita orang punya friendship ni susah sikit lah. Sebab ada yang agak keras. Keras kepala lah. Okay, tu simpan dulu. Friendship is love without wing kan. Kalau itu yang standard, it's a standard. Itu kalau standard punya ayat lah. Betul. General punya. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Arif tadi dah melambangkan kita semua dah benda tu sebenarnya. And friendship ni yang melengkapkan dia bukannya datang daripada semua perkara yang baik je, yang buruk pun. Maksudnya kenakalan setiap karakteristik semua orang tu pun itu yang akan menguatkan lagi friendship, dan itulah yang akan apa orang cakap melambangkan apa itu friendship bagi diri kita. Itulah mereka squad. Itulah kami. Afnan, Mantul. Squad sini. The playboy in the gang. Playboy kau fikir Belawan. Belawan dia lah. Belawan dia ni lah. Belawan dia ni. Semualah.
Dia dulu dia message aku. Dia tak pernah minta. Dah. Okay, macam tadi kan Kak Nana cakap Kak Nana kenal squad ni daripada Ijam sebab dia berkawan dengan korang. Tapi personally I don't know bila squad ni jadi team, jadi satu team. Bila establishnya lah kan. Rasanya korang berjumpa kat sekolah. And adakah bila dekat sekolah tu korang macam meeting, jom lah kita buat squad, kita buat geng kita ni sendiri. Macam mana? Itu kita bagi OL lah. Founder. Founder. One of squad yang founder ni. Memang betul team ni. Bila mula ni? Kau nak hidup. Aku ni jenis yang memerhati. So andai kata contoh lah macam Ijam dulu dia masuk Temple 4. So untuk awal-awal dia aku tengok dulu perangai di sana. Aku observe apa benda yang dia selalu buat kan. So macam dari situ aku tengok dia ni boleh jadi boleh masuknya. Dia ni mesti boleh masuknya. Layak. Dia ada ciri-ciri dia boleh gang aku. So dia sub aku tarik dia. Sama puas tak? Sampai sekarang bro aku. Tak. Sampai sekarang bro Ajib. Basically mula je squad ni bila masa form apa tu? Kita start form 4. Form 4. Oh memang masa form 4 tu lah. Awak tahu macam tu kan? So macam mana boleh datangnya idea untuk bagi nama geng korang ni squad? Asalnya grup tu nama apa dan kau cerita sikit. So mula dia jadi macam kita orang tak tahu nak namakan apa. And then letaklah nama tu just squad. Dia start SEQUAT. Dia jadi macam biskuat. Nampak kuat Squad. And then nak jadikan apa orang cakap commercialize punya name lah kan. Commercial kan. And nak nampakkan benda tu jadi macam lain daripada yang lain. So barulah kita orang upgrade sikit nama tu. Dia jadilah SEQUAD. Squad. Macam mana tagline dia? Squad. Squad. Ni Squad guys. So Yang berkawan sampai jadi geng dia bagi aku lah. Sebab apa yang aku rasa kita ni jenis tak memilih. Itu yang buat kita jadi geng. Maksudnya kita orang bukan je squad ni semua daripada golongan budak pandai ataupun semua bukan daripada golongan budak nakal. Maksudnya yang bijak ada, yang bebal ada, semua ada. Dan kita memang macam kau rasa kau boleh in, kita boleh in dengan kau, man. Kita orang cakap bahasa senangnya rekrut lah. Kita ambil lah sampai ada squad sebab kita orang punya total sekarang pun dah almost 30. Dengar diorang punya cerita macam mana diorang jadi geng ni kan. Diorang berkawan je, siapa-siapa nak berkawan jom berkawan, map berkawan Kau mak kan. empik ke kau apa ke? Kawan tak ada. Kawan lah. Sebab tu pentingnya Kak Nana sendiri nak tahu cerita pasal friendship between boys and boys ni. Sebab kalau macam my personal experience lah kan, kita orang punya berkawan macam kalau ada group pun small group je, small circle je, small circle je. Macam lelaki ni kita nampak macam mana dia orang meluaskan persahabatan. Empire. Yeah. So itulah kisahnya. Sama boys. Squad 2. Saya ketua boleh. Boleh. Siapa paling kedekut? Ting. Oh nampak kenapa. Murah rezeki. So ni yang paling suka Paling belanja pemurah. orang lah. Paling pemurah. Sekarang ni is the crucial part lah of the discussion sebenarnya. Kak Nana sebagai wakil seorang perempuan lah kita nak tahu pandangan korang. Apa perbezaan friendship lelaki dengan lelaki? Apa istimewanya yang korang ada dalam friendship korang? Okay, bagi aku jatuh bangun, asam garam dalam persahabatan ni semua ada. Laki ke perempuan semua ada. Sebab selagi tak bertumbuk, selagi tu kita boleh tapi kalau boleh elak bertumbuk. Tak ada nak kata kita orang ni matang ke profesional time tu kan, tapi kita orang boleh elakkan bertumbuk time tu. Sebab biasa kalau lelaki ni bila gaduh je orang akan bayangkan bertumbuk Ya betul. sebenarnya tak. Selagi boleh settle dengan mulut kita settle. Sebab kita orang squad ni kalau benda-benda perbalahan macam tu kita orang lebih menggunakan akal lah. Sebenarnya kita ada juga pasal orang-orang jadi macam kau nak settle kau settle luar orang cakap. Kita jumpa luar. Tapi kita orang mau jumpa luar juga tapi dengan cara yang orang cakap positif lah. Profesional lah. Cuma bagus dalam squad ni tak ada yang batu api lah. Untuk lagakan lagi, bagi panas benda tu. Sebab tu kita orang boleh baik dengan cepat lah. Dan untuk perbezaan apa lelaki, friendship lelaki dengan perempuan, ini apa yang berlaku depan mata kita orang lah. Dan kita orang sendiri tahu lelaki punya friendship kita orang lebih jujur. Aku tak suka kau, aku beritahu. Pernah lah berlaku depan mata kita orang, ada group of girls ni kat masa sekolah. Orang gaduh, depan nampak baik tau. Tapi masing-masing bila dah, okay, tiba-tiba dia separate. Ni geng ni, okay, kau kutuk ni. Tiba-tiba depan semua baik.
Macam kita orang kan, macam kalau tak puati ke apa, memang kita orang direct. Direct, esok lusa dah. Dia tak bertegur tu sentak sikit tu ada lah. Tapi dalam masa 2-3 hari, settle lah. Okey balik. Kita tak direct pada sesiapa betul. Kalau sesiapa yang terasa, kita buat dia macam in general lah. Sebab diorang pun masa sekolah ada kenal kawan perempuan. Macam Kak Nana sendiri pun ada berkawan dengan dengan perempuan lain kan. So that's the real story that happen in our real life sebenarnya. Betul juga, terfikir juga kalau korang dah ada seramai 30 orang, ada tak dalam 30 tu ada puak-puak sendiri? Dia kalau puak pun bukan puak yang memang kau tak nak kawan kau apa. Dia puak dari segi minat. Contoh kau minat mancing, okey ni grup mancing, dia tak minat mancing. Kau minat gaming, ni grup gaming. Macam Exactly. tu. Dia puak yang macam gitu lah, puak yang cakap positif lah. Bukannya aku boleh accept sebab aku tak suka mancing, takkan aku nak join kau. Tak adalah korang tolak tepi. Yes. Tak ada. Minat masing-masing. Minat masing-masing. Kita menggurau-guraukan. kalau puak dari segi minat je lah orang cakap. Itu je. Buat minat pun dia. Buat minat Buat minat tu dah ada buat baru lah. Buat ngam. Buat tahu. Buat tahu. Itulah korban nak masuk. Masuk tak blend in lah. Sebab apa cover, sebab apa cover. Apa ni? Aku tak faham ni. Kau yang main ni. Kan buat masuk tu tak blend in lah. Itu maksudnya. Dia buat minat Dia ada dengar. suatu umur lah. Itulah sebetulnya. Tak faham. Itu gurau. Tapi Gurau kan dah tak habis ni. Selingan. Bukan takbir. Tapi sorry tak Kalau beraya. Itu dah Bukan takbir. So itulah opinion kita orang about bezanya friendship lelaki dan perempuan. Awal tu siapa-siapa yang orang cakap baru je direkrut tu mungkin lah kalau kita bagi kan, kita kutuk ke apa depan-depan kan, mungkin dah terasa. Tapi dah lama dia biasa sebab apa? Dia tahu benda tu gurauan. Macam Arif kan. Dia pula update status. Arif dulu dia kena kan. Dia tahu, dia terasa. Tapi tak, sekarang dia dah tak peduli lah sebab dia tahu benda tu gurauan. Senang kita orang ada je dengan dia. Macam tu. Who is the funniest? 1, 2, 3. Ya Allah. Memang dia paling Memang dia lah yang paling kelakar. Kelakar sangat. Memang. Alright, so korang dah berkawan berapa lama tadi? Lebih kurang 4 tahun dah. 4 tahun 5 5 tahun. dah, 5 tahun dah kan. Sepanjang 5 tahun tu mesti dah macam-macam korang lalui bersama-sama. So share lah dengan viewers kita pengalaman korang, experience ataupun ada pengalaman manis, pengalaman pahit yang korang banyak dah tu. tak boleh lupa Banyak. sepanjang 5 tahun korang berkawan. Dengan ada seorang makhluk ni yang bersama Epic ni. Dia kata masa tu diorang berkawan dulu, saya ni masuk kemudian lah. Aku masuk kemudian lah dalam squad ni. Dia kata kalau nak join kena bayar RM5 tau. Yuran squad. Yuran kemasukan. Pendaftaran. komitmen kau tahu. Sebab jujur cakap lah, macam saya daripada aku daripada awal sekolah jumpa friendship atau tutup friendship time form 5. So time tu macam okey lah bayar lah kan. Bodoh. Kau tak ada bayar weh? Dia bayar. Dia dekat seorang lagi ada Najib. Dengan Najib. Jadi duit tu buat apa? Duit tu tanya Tanya ni. dia. Dekat mana duit tu sekarang? Duit tu mungkin Duit tu ada. Cuma Tapi dah telan. tu kena scam. Kena scam. Nasib baik RM5. Macam ni korang rekrut Korang korang. Tapi dalam Itu salah satu cara nak merapatkan lah. dalam bayar RM5 tu kalau kekal sampai ke hari tua nanti tak Halal. berubah baloi lah. Worth it. Halal lah. Halal lah. Kita orang ni ada satu culture. Setiap tahun kita orang akan berkumpul dekat rumah seseorang. Antara kita orang lah. Kita orang akan cerita apa masalah kita orang, apa benda yang kita orang lalui. Worst kita orang selalu cerita time kita orang jatuh lah antara salah-salah kita orang. Kita orang akan berkumpul dekat satu rumah ni. Kita orang luah perasaan masing-masing. Cerita, seorang ada cerita. So kita orang yang dekat sini tu dia macam seorang-seorang bagi advice masing-masing, bagi opinion masing-masing. Bagi aku setiap tahun benda tu jadi, dia lagi merapatkan kita orang punya persahabatan. Okay, kita nak dengar kenangan pahit pula. Okey. Why? Ni Kenangan pahit. Kenangan pahit sini. Kisah dia macam ni je sebenarnya. Masa tu Simple. simple je. Kalau korang dengar pun macam tak make sense kita orang gaduh ni sebab benda tu. Betul. Kisah dia sebab kita orang masa tu kita orang pergi beraya, adalah seorang rumah member ni. Tapi tak semua squad ni ada masa tu pergi raya rumah orang tu. Itu pun sebabkan rumah sebab rumah dia pun tak kenal dia besar macam Kawasan dia tu. Kawasan dia memang dia tak ajak ramai tak pun sebab dia tahu lah mungkin dia nak ajak next orang lain pula ke datang kan. Tapi sebabkan tak ajak beraya tu kita gaduh yang bukan biasa-biasa, gaduh besar.
Mangsa utama ketika itu adalah saya lah. Yelah. Adalah aku sendiri. Sebab apa masa tu adalah seorang makhluk Allah ni. Kenapa kau tak cerita pun? Tak sedih sekarang. Okay. Lama berlama. Kiranya saat aku ni barulah baru join squad kan. Lepas tu tapi most of orang-orang lama squad ni, orang-orang kuat squad ni rapat dengan aku. Kalau lepak je mesti ajak exam, mesti exam ada. So benda tu buatkan setengah pihak ni terasa. And then dituduh, pada situation tu dituduh yang aku ni rampas kawan-kawan dia. Masa tu kita boleh terima sebab bagi aku tak matang. Tak matang, tak fikir jauh, tak fikir apa kata tadi. Semua bukan je individu tu, semua. So masing-masing terlibat kan. Tak tipu, air mata jatuh. Sebab apa? Kita anggap benda ni. Masa tu pun kita kan baru keluar daripada boarding school kan. Kita dengan kawan-kawan dekat boarding school pun kita dah terpisah. Memang nak nangis kan. Tengok lah. Benda dah 2 tahun. Dia ni ciwek. Dia ciwek sikit ni. Tak, dia bukan apa sebab aku ada friendship aku masa zaman boarding school yang aku tak dapat nak carry forward sampai sekarang bagi aku. So bila aku jumpa korang, aku memang nak create satu benda yang macam aku nak friendship yang betul-betul orang ada jatuh bangun aku, orang ada susah senang aku. Tapi sampai satu tahap tiba-tiba aku kena tuduh yang aku rampas kawan-kawan. Menangis aku. Afnan ada epic dia macam mana aku menangis masa tu. Cuma air mata yang jatuh tu bagi aku berbaloi lah sampai sekarang. Sebab benda tu lah perbalahan, pergaduhan tu lah yang buatkan kita orang bantang. Masa tu pun lama sebenarnya tempoh yang lama juga kita orang tak bertegur. Gaduh tak rapat. Cuma at the end of the day kita fikir kenapa aku ada dalam squad ni, untuk apa? Kan, betul. Walaupun gaduh macam mana pun kita still bawa satu nama squad tu sendiri. Benda tu yang kita orang. Dan itu kenangan pahit yang takkan siapa-siapa pun lupakan. Tapi kenangan pahit tu dia turn into something Positif lah. Sweetest Positif yang mematangkan lah. Itu yang mematangkan kita orang. Kita stop cerita pasal pengalaman. Kita nak korang bertiga bagi tahulah karakteristik dalam geng-geng korang kan, ada ke yang macam suka ni. Karakteristik sesiapa. Mention lah siapa nama. Siapa lagi nama ada? Ada Azul. Azri suka. Fan geling tu Suka Zul. Aduh. Sorry. Okay. Yang paling nak disebut lah, benda ni dia ni karakter dia macam ada tak ada sebenarnya. Tapi kalau dia datang mesti mewarnai yang teramat-amatlah besar. Dia tu aku rasa kalau aku cakap pun korang semua setuju ke? Exactly. Sebab Dia adalah manusia yang sangat-sangat annoying. Dia buka mulut je kelakar. Faham tak? Dia adalah penghibur squad sebenarnya. Dia tak payah berborak. Tanpa siapa-siapa pun sedar. Sebab dia macam bukannya orang yang selalu menonjol kan. Betul tak? Kau dengar ni. Kau dengar kau tengah puji kau. Dia kan CCTV kau pula. Mesti ada orang ada buat something untuk kita yang tak boleh lupa kan. Bagi aku semua dalam satu squad ni semua pernah tolong aku. Semua sama lah. Semua sama. Mantap kan? Zul lah. Zul tu tak expect tau dia punya prediction. 20 minutes later. penyampaian Zul. Pelik. Dia muka je elok. Tapi kita orang je lah yang kenal perangai dia. Zul, Adib dengan Abi tu, diorang ni jenis suka mencuba benda baru. Yes. Diorang explore. Diorang adventurous. Kadang-kadang kita orang pun tak expect lah. Pergi panjat bangunan. Panjat. Dia pelik sebab korang semua yang lain tak buat. Tak buat. Tambah sikit lah. Bagi aku kita kena angkat orang ni. Semua kita patut kena angkat semua yang tak Kita ada. kena angkat orang ni sebab bagi aku dia adalah penggerak. Without dia apa-apa yang kita buat semua tak jadi. Dia ibarat Walaupun dia tak kelakar, dia aku dah tahu siapa. Aku tak tahu siapa. Semua dengar. Dia memang kena. Dia yang paling tak kelakar dalam squad ni. Dia yang paling orang cakap kalau lepak kan macam Dia paling hamba. Dia orang yang paling akan terasa bila lepak sebab dia akan selalu dibahas. Tapi guys, without dia squad takkan jadi macam ni bagi aku. Betul. Squad yang sekarang ni takkan sekuat ini. Kan orang tu Afnan. Kat sini. Walaupun dia dekat sini aku kena angkat dia sebab masa Berat. Bukan angkat tu. Aduh berani. sebab aku rasa masing-masing setuju. Afnan adalah mastermind. Tulang belakang. Kita nak pergi mana-mana pun, contoh kita nak pergi trip ke apa, walaupun memang kita selalu pinggirkan dia untuk benda-benda yang kelakar ke apa kan. Tapi apa-apa pun tetap Afnan. Tetap Afnan. Sebab apa? Satu lagi sebab dia semua orang dengar cakap Afnan. Dalam squad ni memang
memang kita jamin semua orang akan dengar cakap Afnan. Banyak mengarut. Paling mengarut ni. Korang ni. Ini bukan. Apa ni? Janganlah. Masih Tapi- hidup ni. Kau tengok ni, kita tak Tapi pilih itu semua kalau tak ada manja nak serius tak best lah. Betul. Mesti ada Susah. gurau. Susah lah. Kalau bak serius, Afnan okey lah untuk bagi pendapat dia. Dengar Saya agree sebab dalam satu grup berkawan ni kita mesti akan ada seorang yang macam dia Leader. Lead lah, lead. Cacat. Dia bukan dia cakap wah aku ketua, tak. Bukan dia cakap aku Dia tak ketua. berlaku lah. Tapi mesti dalam grup tu kita mesti nak ada someone yang boleh Ketua. bimbing Ketua. kita kalau Pulang kita belakang. masalah, kalau kita ada masalah yang kita tak boleh settle. orang tengah yang kita dua dia pihak. yang Betul. akan bagi nasihat. Setuju. So kira bagus lah squad ni korang at least ada seorang kawan yang walaupun dia tak mengaku dia ketua tapi at least dia boleh ibarat macam dia jaga korang lah. Otak nak Alah. Aduh susah pula puji. Okay, so itu serba sedikit lah karakteristik. Who is most likely to get married first? Salah sini. Oh ni single lah. Dia tu dia single. Tapi dia lah paling last tu. So, nampak siapa single Okay, kita dah sampai ke soalan yang terakhir dengan squad ni. So, untuk soalan terakhir ni, is your friendship taught you about life? Bila Kak Nana dapat tahu Ijam berkawan dengan squad. Sebab Kak Nana dah biasa dengan kehidupan dekat boarding school tau. So, bila Ijam dia masuk sekolah harian, jadinya mindset macam alamak shock lah. dia kawan dengan budak-budak okey ke tak okey ni dah lah siap malam ajak keluar lepas so, a bit worried lah dengan adik sendiri nak berkawan dengan orang yang kita tak kenal kan sebab tapi Terasa. sabarlah tapi sebenarnya korang apa yang Kak Nana fikir tu sebenarnya salah sebab bila kita dah lama kenal ni orang kan macam diorang ni kadang-kadang berkumpul kat rumah. So kita tengok, kita perhatikan juga, kita observe diorang. Oh sebenarnya dia macam ni, diorang ni macam ni. Oh bagus sebenarnya dia ni. Ada yang dah sambung belajar sampai ke degree. Maksudnya diorang ni ada something. Friendship squad ni memang taught me about life lah. Yang sebab pada saya lah, saya menganggap squad ni adalah mereka selepas keluarga saya. Sebab dalam apa-apa juga situasi dan anything, diorang ni yang akan selalu ada dengan saya. Jatuh bangun dah akan ada sekali. Dia memberi saya satu keluarga yang baru yang boleh saya bersandarkan kalau saya jatuh bangun saya. Siapa cepat pick up? Ini dia orang. Ini orangnya. Dari segi pembelajaran lah. Pembelajaran ni dulu aku jenis tak minat belajar. Untuk buat ekstra belajar tu kat rumah ke semua aku tak minat lah. Tapi lepas lepak dorang pun sama je. Cuma dorang ada kelebihan lah, macam rajin sikit. Sebab dorang pandai sikit lah dari aku. So kat situ aku belajar satu benda lah untuk nak senang bukan senang, nak susah bukan susah. Dia macam kawan-kawan ni memberi motivation untuk motivation kita pun untuk belajar. buat usaha yang sama macam diorang. Lepas tu dengan diorang punya nasihat, kalau boleh sambung belajar semua lepas sekolah tu. So kat situ pun berguna untuk aku. Sekarang dah okay, dapat diploma alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah. Bagus. Untuk YouTube ni je, lain-lain kalau nak tahu PM tepi lah. Epic single ke? Dah singgah. Laju. Kenapa tak tanya kat Arif? Dah. Persahabatan ni kau belajar sayang orang. Kau belajar tak putus asa dengan sahabat kau. Kau belajar menghargai, kau belajar sedih, kau belajar kecewa, semua kau belajar dalam persahabatan. So bagi aku macam benda-benda pahit yang kau lalui tu, dia akan bagi kau impact sikit-sikit tau dekat diri kau untuk okay, aku mistake aku buat ni. So lepas ni aku dah tak boleh buat lah. Boleh situ. Okay, untuk perubahan ni for me kita ambil Epic lah. Kalau semua nak tahu, lepas SPM dia adalah Orang pertama, members of awal. squad yang paling awal sebelum belajar. Main dapat degree awal. Sabar bukan? Sabar bukan? Sabarlah. Sampai sekarang cuti saya. Tapi itulah cuti saya dia lama sangat. Belajar Tak tahu dulu bila dah sambung dah 4 balik. tahun dah. Kan? Dia lepas satu-satu dia, tapi dia memang tak boleh go on dengan study. Kita tahu benda tu. Dia tak minat. Dia mungkin sampai satu peak tu kita nampak dia dah slowly berubah atas nasihat keluarga dan juga kawan-kawan benda tu. Tapi sekarang semua orang setuju
dia ada dekat satu tahap yang kita sendiri tak pernah expect dia akan Secepat itu. dan secepat itu. Secepat itu. Dia Benda tu sebab kita Ni tahu. salah Sebab kita tahu macam mana bodoh-bodohnya budak ni dulu, tapi sekarang ni orang takkan percaya kalau orang yang kenal dia tak tahu dekat mana dia sekarang kan. Betul. Bila dapat tahu kan, ish, gentle lah Epic kat sini sekarang. Tak expect, Gentle tak lah dia expect. punya amount bulanan apa ni, banyak tu sekian-sekian kan. Apa Kan dengan apa umur 21 kan bayi. So macam tu lah impact yang jelas lah sebenarnya, yang jelas kita boleh bagi tahu kat Yang semua kita orang. boleh nampak. Contoh dia dekat Epic. Bila kita sendiri rasa macam kita kena sama macam kawan kita, kalau kita nak, kita go for it. Yes. Okay, kita tunjuk benda yang betul. Yang nyata, Okay? yang nyata. Yang nyata Siapa paling ramai ex? Yang benda betul. Mungkin ada Daniel lah Daniel. Daniel. Nama dia Daniel. Daniel kau tengok ni Daniel. Kau aja. Kau memang Kena kena aja. to watch, Subscribe like, and comment, subscribe and comment subscribe. subscribe. Swipe up. See you guys Tak dengar. next time in the next video. Bye. Assalamualaikum. Eh, dah last kau main lagi Hyper Itu benar. biasa, itu biasa. Hyper benar awak ni. Bye. Ya Allah Zam. Mana boleh tak kisah mana. Kau ambilkan gambar ni. Dia tu sebenarnya tu Pak Syakur masih hidup. Ni cakap ni. Balas sekarang. Shazana share. Jangan lupa Okay. subscribe. Click the like.